Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Ahmad Syauqi bin Syamsul Ma'arim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan Alhamdulillah kerana saya telah berjaya menjalani latihan industri di GMP Medicare Top Glove Factory F33 nilai pada tarikh 13 Julai 2020 hingga 27 November 2020. Latar belakang syarikat. Top Glove ditubuhkan pada tahun 1991 oleh Dr. Tan Sri Lim Wee Chai dengan usaha satu syarikat, satu kilang, satu lain pengeluaran ataupun satu baris pengeluaran dan hanya 100 kaki tangan pekerja. Pada tahun 2001, Top Glove disenaraikan di dalam papan kedua Bursa Saham Malaysia lebih dikenali sebagai KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange, dan pada tahun 2002 Top Glove dipromosi ke papan utama Bursa Malaysia, dan dalam masa yang sama pada 2016 Top Glove disenaraikan ataupun dicalonkan ke dalam Singapura Stock Exchange ataupun SGX. Lokasi GMP Medicare F33 terletak di Nilai Negeri Sembilan, iaitu hanya 20 minit untuk ke Kuala Lumpur, dan cawangan Top Glove mempunyai total 43 kilang, 25 di Selangor ataupun di Meru, juga di seluruh semenanjung Malaysia, dan beberapa di Thailand, China, USA, Vietnam, Jerman dan Brazil. Faktori 33 nilai terdapat 17 lain pengeluaran dengan lebih 50 pekerja ataupun operator, dan selain itu GMP Medicare mengeluarkan latex examination glove untuk klinik dan hospital, dan ia dieksport ke 195 negara dengan terdapat 687 lain pengeluaran dan juga mempunyai 2000 pelanggan. Dan buat masa ni Top Glove adalah syarikat yang terbesar di dunia dalam pengeluaran sarung tangan, mengatasi syarikat-syarikat lain. Visi dan misi. Berusaha untuk menjadi pengeluar produk terkemuka di dunia dengan cemerlang dan perkhidmatan sarung tangan yang berkualiti dan mampu melindungi kehidupan manusia sejagat. Dan misi ialah menjadi pengeluar sarung tangan produk yang berkualiti bertaraf dunia dengan perkhidmatan cemerlang melalui peningkatan yang berterusan dan inovasi. Itu ialah visi dan misi dia. Okey, ni ialah carta organisasi di mana co-founder atau pengasas Top Glove ialah Tan Sri Dr. Lim Wee Chai dan beberapa lain GMC yang lain, dan juga jadi kat sini boleh tengok carta organisasi Top Glove. Okey, selain itu ni ialah carta organisasi di F33 nilai, jabatan warehouse ataupun gudang. Yang pertama ialah Mr. Teo Tiam Boon selaku Senior General Manager JMC. Yang kedua ialah Puan Aznira binti Alias selaku General Manager ataupun Head of Factory. Okay, dekat F33 ni, Puan Aznira ialah selaku ketua di Factory F33. Dan di bawah dia pula mempunyai dua orang atasan, iaitu Mr. Dev Rashidi selaku Executive kedua dan merupakan HOD di warehouse. Di sebelahnya pula ialah Mr. Jaya selaku Manager Production,
Dan di bawah Mr. Dev Rashidi mempunyai 3 orang kaki tangan ataupun staff, Encik Muhaimin, officer, Joyce Mala, assistant warehouse, dan Encik Fatin Fatanah selaku kerani di warehouse. Okey, seterusnya adalah nilai korporat Togglove ataupun river. Pertama sekali, R ialah respect, I integrity, V value, E empowerment, R relationship. Seterusnya, ini ialah etika perniagaan dan 5 well yang ada di Togglove. First, etika perniagaan ialah honesty, kejujuran, integrity, dan transparansi. Dan untuk 5 well di Togglove ialah pertama sekali clean well, mestilah berus gigi dan bersihkan lidah 3 hari sehari dan mandi 2 kali sehari. Yang kedua, eat well, makan makanan yang berkualiti dengan pelbagai keseimbangan, kesederhanaan dan berkualiti seperti makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. So work well ni ialah bekerja pintar, cepat, proaktif dan ataupun lebih kenali sebagai SIMOK, iaitu mempunyai minda yang positif dan jujur dalam melakukan sebarang tugas di tempat bekerja. Yang keempat ialah exercise well, bersenam kira-kira 30 minit sehari, 4 hingga 3 kali seminggu dan elakkan daripada mengalami tekanan. So ni adalah untuk mengelakkan diri daripada mengalami tekanan, kita mestilah bersenam paling kurang pun 4 hingga 3 kali seminggu. Dan yang kelima ialah sleep well. Sleep well ni adalah yang paling penting. Tidur waktu yang cukup dan tepat. Badan kita ataupun diri kita mestilah mempunyai tidur yang cukup sebanyak 8 jam. Kita mestilah cukup sebagai 8 jam ataupun 8-7 jam sehari. So seterusnya, ni ialah aliran operasi di warehouse. First ialah warehouse. Pertama sekali, warehouse terbagi kepada loading dan packaging material. Packaging material lepas ni saya akan explain. Saya akan terangkan. Loading iaitu mengeluarkan barang dari warehouse dimuatkan dalam kontena, dan juga lepas dimuatkan dalam kontena, dia akan dihantar ke pelanggan. Sebagai contoh, loading akan mengeluarkan barang dan menghantar ke port-port untuk dihantar kepada pelanggan di serata dunia. Dan untuk packaging material pula, operasi adalah receive, menerima packaging material dan membekalkan kepada jabatan packing, dan seterusnya membekal extra PM kepada loading. Seterusnya, ini adalah operasi packaging material. Pertama sekali, menerima packaging material. Pembekal menghantar packaging material kira-kira berdasarkan planning yang telah dibuat oleh Jabatan Planning. Yang kedua ialah simpan packaging material. Packaging material akan dikuarantin dahulu sebelum dibekalkan kepada packing. Biasanya warehouse akan simpan packaging material selama 2 atau 3 hari sebelum dihantar ke jabatan packing. Seterusnya, after selepas dikuarantin, dia akan dibekalkan kepada jabatan packing untuk proses pembungkusan sarung tangan. Dan yang keempat ialah dia akan bekal kepada loading. Bekal kepada loading untuk proses penukaran karton dan inner yang rosak. Berbalik pada proses yang tiga, packaging material akan dia akan dibekalkan ke packing dalam masa yang sama
kami akan mengeluarkan ekstra ataupun lebihan sebanyak sebagai contoh kalau carton sebanyak 20 pieces dan kalau inner sebanyak lebih kurang 50 pieces kami akan simpan untuk dibekalkan kepada loading. Dan kelima ialah kawalan inventory, iaitu menguruskan warehouse. Selepas dibekalkan kepada loading dan kepada packing, kita akan arrange, kita akan uruskan gudang tersebut dengan memaximize ataupun space yang ruang-ruang yang ada kita akan cukup dan akan menyediakan sebanyak mungkin ruang untuk packaging yang akan datang nanti. Seterusnya ialah ringkasan tugasan yang saya buat. Pertama sekali ialah pembekal akan memberikan delivery order ataupun DO yang mengandungi maklumat tentang barang yang dibawa. Dan operasi packaging material ialah menerima packaging material daripada pembekal seperti ni adalah contoh ataupun senarai pembekal yang menghantar packaging material ke factory F33. Pertama sekali Everpack packaging material, Sdn Bhd, Shempack, Shenzhen, Printpack, Deswell, Pluspoint, Wimac, JP Printer dan lain-lain. Ini adalah contoh delivery order ataupun DO. Ini adalah proses untuk penerimaan packaging material. Forklift worker akan mengambil forklift dan akan mengeluarkan packaging material dan akan menyimpan di dalam packaging material warehouse atau dalam gudang. So, jadi ini adalah contoh carton dan inner. Contoh, inilah carton, ini adalah inner. Sebagai contoh, Nestle ataupun Nestle mengeluarkan Milo dan di dalam kotak tersebut ialah di luar kotak ialah carton dan di dalam kotak tersebut ialah inner yang berwarna-warna. Yang kedua ialah memo approval. Memo ni hendaklah diberikan kepada semua staff dan security jika ingin membawa ataupun ingin membawa masuk pekerja dari luar, sama ada kontraktor ataupun pembekal ke dalam factory. Sebagai contoh, ni adalah memo yang saya buat untuk membenarkan syarikat daripada Electrolux ataupun kontraktor daripada Electrolux Storage Sdn Bhd untuk memulakan projek installation racking system di PM Warehouse. Yang kedua ni ialah memo yang saya buat di mana purpose adalah penukaran forklift yang baru daripada supplier Aqua Industrial Equipment Sdn Bhd. Memo ni hendaklah diberikan kepada HOF ataupun Head of Factory, Ketua di Kilang iaitu Puan Aznira untuk sama ada meluluskan ataupun tidak memo tersebut. Selepas diluluskan, barulah akan diberitahu di dalam memo ataupun di dalam email untuk memberitahu kepada seluruh security ataupun pengawal dan seluruh staf di F33. Projek yang saya buat adalah projek installation racking system. Objektifnya adalah projek ini untuk objektif ialah mencadangkan pemasangan sistem rak pallet untuk packaging material warehouse sebelah pos keselamatan. Secara tidak langsung, sistem rak pallet mampu melancarkan proses penerimaan dan penyediaan dengan lengkap.
spesifik objektif untuk meningkatkan keuntungan, produktiviti, menyimpan, menyusun dan menguruskan bahan pembungkusan masuk dengan baik, memaksimumkan ruang gudang tanpa membelanjakan terlalu banyak, dan meningkatkan keselamatan dan kestabilan, dan yang terakhir, membina sistem penyimpanan yang mudah. Kat sini ialah situasi semasa yang ada di gudang tersebut. Pada mulanya, gudang ni hanya mempunyai maafkan saya. Saya akan tunjuk di slide seterusnya. Inilah keadaan packaging material gudang tersebut, sangat sesak dan pallet tidak disusun dengan baik. Okay, ini adalah layout packaging material warehouse. Ni yang proposal yang saya buat ataupun paperwork yang saya buat. Ni adalah ranking yang asal yang ada di warehouse tersebut. Ranking yang asal. Ini ranking yang asal. Hanya mempunyai, ranking tersebut mempunyai 3 stage ataupun 3 tingkat yang mempunyai hanya 30 bay. 30 bay, di mana satu bay mempunyai mampu menyimpan 2 pallet sahaja, dan jumlah tersebut tidak mampu menampung sebanyak lebih 400 pallet di sini, tidak mampu. So saya mencadangkan untuk menambah racking di sini sebanyak double racking. Ni pun double racking, ni single racking, dan ni ialah racking yang baru. Dan ni adalah rack machine yang saya cadangkan. Tetapi bab kata orang, kita hanya merancang, Allah yang tentukan. Dan ni ialah yang mampu saya buat. Ni ialah quotation daripada pembekal yang didapat diluluskan oleh company yang mempunyai sebanyak 3 racking saja, 1 single racking dan 2 double racking. Kuantiti ni adalah sebanyak 39 bay dan mampu memuatkan 234 pallet di sini. Ni ialah jalan keluar, entries untuk keluar masuk pallet. Okey, seterusnya. Okey, pengalaman latihan industri. Pertama sekali ialah kemahiran berkomunikasi. Apa yang saya dapat dekat sini ialah saya dapat mengimprove ataupun menaik taraf saya punya kemahiran skill berkomunikasi saya dengan pihak-pihak atasan, dan juga pekerja-pekerja yang berada di situ. Dan untuk tanggungjawab pula, saya diberikan tanggungjawab yang agak berat juga. Tapi saya mampu untuk mengalasnya, iaitu komitmen terhadap kerja dan komitmen tanggungjawab terhadap projek yang saya buat. So ini tanggungjawab ni. Kepimpinan ialah pengalaman yang saya buat ialah yang saya dapat kepimpinan, iaitu saya dapat memantau pekerja-pekerja di bawah untuk menjalankan tugas-tugasan yang diberikan, dan juga disiplin. Di sini sangat menitik beratkan tentang disiplin, iaitu stay health, jaga kesihatan, dan juga makan benda-benda yang berkhasiat saja. Dia mendisiplin kita dan juga mendisiplinkan untuk kita datang awal ke kerja. Dan saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang memberi sokongan kepada saya untuk menghabiskan latihan industri di JMP Medicare. Saya amat berbangga menjadi pelajar Politeknik Ilai.
Dan juga terima kasih. Stay safe dan stay healthy.